Okay, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah tadi teruskan ya. Sharing session pada kali ini mengenai dengan kesahan kandungan instrumen teknik kiraan CVI. Baik, sebagai pendahuluan, kesahan bermaksud sebagai instrumen yang dibina mengukur apa yang sepatutnya diukur uh, dari Osman Talib 2013. Jadi sebenarnya kalau untuk kesahan ini, kesahan ia kalau kita lihat kepada aspek teori ataupun aspek konsepnya, kita lihat pada perkataan sah. Jadi perkataan sah itu menunjukkan sesuatu yang valid ataupun sahih, diluluskan. Artinya tidak salah lah. Jadi kalau bercerita tentang kesahan di dalam konteks penyelidikan, kesahan ini bermaksud sesuatu instrumen yang kita bina itu hendaklah mengukur, yang boleh mengukur apa yang sepatutnya kita ni ukur. Jadi adalah penting untuk memastikan instrumen yang kita guna itu valid, okay? Diakui, sah, begitu. Jadi dalam uh, penyelidikan ini sebenarnya terdapat banyak kesahan ini, antaranya kesahan kandungan, kesahan kriteria dan kesahan selari. Tapi dalam sharing session kali ini kita ni akan fokus terhadap kesahan kandungan sahaja. Ya, baik. Walaupun kesahan kandungan ini, jikalau diperhatikanlah menurut pengalaman saya sendiri, kesahan ini amat amat jarang lah kalau dibaca dalam tesis-tesis. Amat jarang orang membuat kesahan ini sebagai satu penulisan dalam bentuk kuantitatif. Loshi dan Aiken ini merupakan antara yang menulis kesahan ini dalam bentuk kuantitatif. Bermaksud, Loshi dan Aiken ini, beliau menjadikan kesahan itu, khususnya terhadap aspek laporan itu, menjadi dalam satu penulisan yang uh, berdasarkan nombor, okay? Bersistematik lah nombor. Jadi dari nombor tersebut menjadi dalil, okay? Menjadi dalil yang menunjukkan setakat mana kekuatannya. Maksudnya tu setakat mana item tersebut telah disahkan. Jadi dia ada proses kiraan lah. Kemudian dia ada proses uh, menilai. Contohnya benchmarknya itu akan diletakkan benchmark itu setakat mana. Kerana dia merupakan satu proses yang menariklah sebenarnya kalau dijadikan sebagai kuantitatif berbanding jikalau kita setakat menceritakan dalam bab 3 kita, khususnya dalam kesahan kandungan. Contohnya menceritakan proses instrumen telah disahkan oleh beberapa orang pakar dengan cadangan-cadangan yang diberikan oleh pakar. Jadi benda-benda macam itu sebenarnya tidak salah asalkan mereka membuat kesahan, kan. Akan tetapi dengan metod yang diutarakan oleh Loshi dan Aiken ini memberikan ruang
bahawa teknik untuk melaporkan kesalahan itu bukan setakat macam itu saja, tetapi boleh menggunakan teknik kiraan yang mana dalam konteks ini dipanggil konteks kuantitatif lah. So itu menarik. Sebagai contoh, Lao Shi, kalau habis kita baca Lao Shi ini kajiannya antaranya dia mengutarakan kaedah Content Validity Ratio. Okay, kita boleh panggil dia CVR lah sebagai pendeknya CVR. Beliau menggunakan satu kiraan khusus bagi menentukan skor skala kesahan kandungan. Jadi dalam Content Validity Ratio itu dia menggunakan proses pengiraan and then beliau ada menyediakan satu tabel untuk rujukan. Jadi setakat mana kiraan-kiraan itu ia akan dilihat berdasarkan tabel yang disediakan sendiri oleh Loshi lah. So dia namakan Content Validity Ratio. Jadi dalam Content Validity Ratio ini untuk memasukkan data tu dia menggunakan 3 skala dulu. Okay, 3 skala dalam satu borang tu dia akan buat essential, useful but not essential dan not useful. Jadi 3 skala ini akan disusun dalam setiap item, kemudian dijadikan dalam satu borang untuk disemak oleh para pakar. Maka pakar akan pilihlah item-item tersebut sama ada essential, useful but not essential dan not useful. So kena pilihlah. So macam inilah gaya dia memilih kesahan kandungan itu. Okay. Seterusnya hanya skala esensial. Hanya skala esensial sahaja dimasukkan dalam kiraan data Content Validity Ratio itu. Jadi sebenarnya kalau dalam teknik Loshi ini, beliau hanya memilih essential itu sahaja. Okay, walaupun ada 3 skala disediakan, namun jikalau item tersebut berada pada tahap yang kedua, iaitu useful but not essential, so maksudnya dia tidak dimasukkanlah dalam instrumen akhir nanti. Sebab beliau hanya memilih yang essential, maksudnya yang betul-betul penting sahaja. Okay? Jadi itu teknik yang diutarakan oleh Loshi. Okay? Baik. Namun setelah sekian lama, okay, Loshi ini pada tahun 1975 kemudian disambung oleh Aiken, saya lupa, mungkin dalam tahun 1985 macam itu, beliau ada menggunakan tekniknya lah, tapi tidak jauh bezalah Loshi dengan Aiken. Namun pada masa kini, benda ni dia semakin meningkat, okay, semakin meluas selepas para pengkaji-pengkaji yang baru ini mencadangkan satu teknik yang mudah yang dianggap baru yang dinamakan Content Validity Index, yang mana Content Validity Index ini sebenarnya merupakan satu penyambung, okay? Satu penyambung dari teknik Loshi tadi, okay? Content Validity Ratio. So, jikalau habis kita ingin mengetahui secara lebih lanjut tentang Loshi dan Aiken, boleh semaklah, okay, jurnal-jurnal Loshi dan Aiken ini di internet. Okay. Sebab malam ni saya hanya memfokuskan terhadap Content Validity Index sahaja. Kesahan kandungan ini, jikalau menurut Osman Talib, kesahan kandungan dia disemak dengan membenarkan item yang dibina disemak oleh panel pakar
dalam bidang yang berkaitan dengan kandungan dalam soal selidik ataupun protokol temu bual. Jadi kesahan ini ya simple saja. Ia uh, mengenal pasti adakah item-item yang diguna pakai tersebut yang disediakan itu uh, berkaitan, berkaitan ataupun relevan dengan konstruk, dengan objektif ataupun persoalan kajian. Yang penting item-item yang disediakan itu mampu menjawab persoalan kajian nanti itu. Itulah saja. Kesahan kandungan. Senang. Ha, ini bagi memastikan kandungan itu betul-betul relevan konstruknya tu. Okey, kalau satu bahagian, satu konstruk, item-itemnya itu kena berkait, okey, kena sesuai dengan konstruk. Jangan lain konstruk, lain soalan dan itu akan menyebabkan sukar untuk menjawab persoalan kajian. Oleh sebab itulah proses ini penting. Okay? Proses ini penting untuk melaporkannya secara kuantitatif ataupun secara kualitatif itu teknik, okay? Teknik agar memudahkan pemeriksa atau pembaca mengetahui setakat mana tahap kesahan kandungan seseorang tersebut. Tetapi proses itu yang wajiblah. Kalau tidak buat, berkemungkinan besar seseorang itu akan mengalami kesukaran dalam menjawab persoalan kajian itu nanti jikalaulah apa yang dilakukannya itu memiliki kesilapan, antaranya lain soalan, lain konstruk, lain item. So itu merupakan kekangan lah, okay? Cabaran untuk seseorang itu melaksanakan kajiannya nanti dengan baik. Okay, sebagai contoh, instrumen penyelidikan berkaitan permasalahan pelajar slow learn. Okay. Jadi, item-item yang dimasukkan di bawah sesuatu konstruk tersebut hendaklah selaras. Okay. Jikalau kita ingin mengkaji tentang pelajar slow learner ini, pelajar yang lambatlah, ikutlah apa dia punya dia punya fokus research. Yang penting hendaklah konstruknya itu ada kaitan dengan slow learner, sama ada dari aspek pembelajarannya atau seseorang itu ingin mengkaji tentang peribadi pelajar tersebut dari aspek psikologinya kah, dan banyak lagi lah. So benda-benda tersebut kenalah berkaitlah. Jangan buat tentang slow learner tapi item-item soalan-soalannya berbentuk umum ataupun tentang pelajar kategori yang lain, itu lagi salah lah. Okay? Tidak boleh macam itu. So kena pastikan siapa yang memastikan ini, pakar. Okay? Siapa pakar tersebut? Yang penting bukan penyelia pelajar tersebut ataupun supervisor, bukan. Okay? Supervisor ataupun penyelia itu proses perundingannya itu pada peringkat awal lah, pada peringkat awal bersama penyelia atau supervisor. Selepas itu supervisor itu akan melantik pakar-pakar. Okay? Tapi student boleh cadang. Okay? Student boleh cadang jikalau dia ada kenal mana-mana pensyarah yang dianggap relevan dan pakar dalam bidang kajian beliau, boleh cadangkan pada penyelia masing-masing atau supervisor anda. So, macam itulah kajian ini. Dia bukan setakat kita sendiri sahaja, bukan juga setakat kita dengan supervisor sahaja, tetapi ia melibatkan pelbagai pihak, antaranya pensyarah-pensyarah lain yang dijadikan sebagai pakar. Oleh itu, okay, jikalau kita perhatikan, inilah
yang membuatkan teknik penulisan penyelidikan ini amat berharga, khususnya dalam memberikan pengalaman pengalaman kepada pelajar. Sebab dia akan melakukan interaksi, melakukan komunikasi bersama masyarakat. Okey. Belum masuk lagi mengkaji, melibatkan masyarakat untuk mendapatkan kajian-kajian di sekitar itu. So timbullah juga persoalan, berapakah jumlah panel pakar yang dilantik? Okay. Sebenarnya bagi saya lah, okay, apa yang saya baca setakat ni, minimum 2 orang, itu pun mengikut kepada tabel kajian ICANN, okay, tabel analisis content validity dari ICANN, beliau ada menulis setakat 2 orang. Okay. Kemudian kalau Loshi tadi minimumnya 5 orang, tetapi sebenarnya semakin ramai, okay, semakin tinggi jumlah panel pakar tersebut, sebenarnya semakin baguslah. Okay. Dia contohlah ambil 5, 7, 8, 10 pun boleh kan. Yang penting pakar-pakar tersebut boleh memberikan kerjasama yang baiklah, okay, untuk proses content validity ini. Baik, sekarang kita masuk kepada content validity index ya. Baik, content validity index ataupun CVI. Seperti yang saya cakap tadi, CVI ini merupakan teknik lanjutan daripada teknik CVR oleh Loshi lah. Okay. Kebanyakan, menarik ya, kebanyakan yang saya baca tu, CVI ini digunakan peringkat medical science. Tu yang peliknya tu. Okay. Saya melihat pada jurnal-jurnal tu, majoriti yang mengkaji dalam aspek medical science. So medical science ni pun menggunakan soal selidik lah. Antaranya yang menariknya, mereka ini melihat kajian tersebut dalam membina item-item soal selidik, contohnya untuk mengkaji tahap atau untuk menentukan tahap psikologi seseorang. Itu yang menariknya. Okay. Ataupun untuk membuat satu instrumen uh, untuk mengenal pasti tahap kesihatan seseorang. So itu penting kan. Kalau kita ingin membuat seborang untuk menentukan kesihatan seseorang itu, kita kena pastikan adakah item-item yang kita sediakan dalam borang tersebut berkaitan dengan kesihatan yang hendak kita kaji tersebut. Macam itu. Contohlah, kalau kita ke hospital, saya ingatlah berdasarkan pengalaman saya, semasa sebelum mengambil vaksin COVID-19 dulu, saya ingat saya diberikan satu borang untuk mengenal pasti sama ada saya boleh mengambil vaksin atau tidak. Ditakuti ada penyakit, bukan juga penyakit, ada alergi. Alergi, jikalau ada alergi yang mungkin menyebabkan seseorang itu tidak boleh mengambil vaksin. Jadi kalau orang menjawab borang tersebut, dia akan apa? Kan maksudnya kita boleh tahu awal lah yang seorang ini boleh ke tidak kan. Jadi kalau item tersebut tidak disahkan, belum tentu item tersebut diakui atau dipercayai kan. So kena semak dulu. Okay.
kena cari pakar-pakar medikal lah. Okey, seorang ini kalau mahu tahu dia alergi kan, so kena ada pelbagai konstruk. Mungkin uh, alergi mata kan. So, kena soal tentang mata lah. And then ada item tu akan menyoal tentang ubat-ubat kan, kesan-kesan, akibat-akibat dan sebagainya. Okey, baik. Jikalau untuk CVI ini, dia menggunakan 4 skala pengukuran. Okey. Yang pertama, not relevant. Yang kedua, somewhat relevant. Ketiga, quite relevant. 4, highly relevant. Not relevant tu maksudnya tidak relevan. Kemudian agak relevan, 3 relevan dan 4 sangat relevan. Jadi untuk 1 dan 2 itu, jikalau pakar memilih 1 atau 2, maksudnya tik lah dalam borang tu, dia akan mendapat skor kosong. Tetapi kalau pakar memilih 3 atau 4, dia akan dapat skor 1. Mudah kan? Memang mudah. Cuma ialah dia tidak relevan, agak relevan ni dia dianggap item negatif. Okey. Kalau pakar memilih nombor 2, bermaksud dia macam seakan-akan Loshi tadilah. Okey, useful but not essential. So tidak diambil lah. Yang diambil kira hanya 3 dan 4. Okey, relevan, sangat relevan. Okey. Baik, ini adalah tabel, contoh tabel kiraan CBI lah. Okey. Contohnya di sini ada 10 orang. Okey. 10 panel. Okey. Minta maaf ya. 10 panel pakar. Okey, sebelah kiri ini soalan-soalan. Boleh juga kepada apa? Selain kepada soalan, boleh juga kepada konstruk-konstruk lah. Okey. Yang penting lebih bagus kalau disusun soalan lah sebenarnya item tu. Okey. Jadi dalam membuat tabelnya, kalau nombor 1 ini bermaksud 3 atau 4 lah. Okey. 1, 0 ni bermaksud expert ni, panel pakar ni dia memilih antara 1 atau 2. Okay, cuma kelemahannya dia tak nampak lah. Okay, sama ada dia pilih 3, dia pilih 4 untuk 1 ni kan. Adakah dia pilih 1 atau dia pilih 2. So, itulah kita tidak nampak yang di sini ya. Tapi tidak apa, kita lihat dulu. Okay, hasilnya nanti. Baik, jadi expert 1 ni dia susunlah dari atas sampai ke bawah. Expert 2, expert 3, expert 4. Jadi sebelah kanan hujung sekali ini ICVI dan UA ni. ICVI ini bermaksud 1 bahagi 10 pakar. Jikalau pakar ada 3, 1 campur 1 bahagi 3. Kalau pakar ada 5, 1 bahagi 5. So, berapa jawapannya? Itu adalah ICVI. Kemudian, setelah disusun semua, ICVI ini akan dicampur ke bawah, bahagi berapa jumlah total. Okay? Jumlah atau total soalan, okay? Item-item tersebut. So, ICVI itu akan menjadi SCVI, scale. Okay? Scale Content Validity Index Average. So mudahlah, dari ICVI cari dia punya average. So average itulah yang akan diambil sebagai dapatan kesahan bis kita lah. Okay. Score SCVI average bermaksud pun atas skala CVI adalah 0.91. Jadi tahap kesahan instrumen yang bis kita buat itu, inilah jawapannya, 0.91. Okay. Ini apa?
Contohlah, contoh sahaja kan. So, nanti kalau buat dalam tabel ni boleh masukkanlah panel apa, pakar satu, pakar dua, pakar tiga. Kemudian pilihlah buat dalam ni kira-kira. So, ini resultnya. Sementara UA ni bermaksud berapa banyak pakar yang bersetuju. Maksudnya yang dapat satu, 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 satu. Jikalau semua setuju, tiada kosong, baru boleh buat satu. Jikalau ada satu kosong, maka kosong lah. Kalau semua kosong, tetap kosong, bukan satu ya. Jadi jadual ini menunjukkan kekuatan instrumen tu dari tahap atau apa dari aspek dipersetujui bersama. So boleh nampaklah, okay, di sini semua markahnya 0.8.3. Okey, kita berehat dulu, kita keluar, lepas tu kita akan sambung balik tentang lanjutan dari perbincangan CVI ini ya. Okey, baik, kita boleh sambung mengenai dengan CVI ini lagi ya. Baik, tadi kita sudah melihat kepada tabel penggunaan CVI tadi. Okey, walaupun CVI ini bagus bagi pandangan saya lah. Okey, ini pandangan saya ya. Terdapat sedikit kelemahan aspek CVI ini. Okay? Saya tidak mahu apa menunjukkan, bukan maksud saya ingin merendah-rendahkan, tetapi ini atas dasar pengalaman penulisan tesis saya peringkat PhD baru ini. Saya menggunakan CVI. Saya suka menggunakan CVI sebab dia mudah dan senang dibuat lah, senang dibuat, senang diikuti, mudah faham, dan saya pun faham CVI ini merupakan lanjutan daripada CVR. Sebab di dalam CVR akan ada satu teknik itu yang menggunakan tabel seperti CVI tadilah, yang macam ni. Cuma ada sedikit perbezaan lah, dan saya tidak mahu campur aduk cerita CVR lah, okay, dengan CVI. So saya fokus benda ni lah. Cuma ingin tekankan lagi sekali, CVI ini merupakan lanjutan daripada CVR tersebut. Baik, di mana kelemahannya? Baik, yang pertama, skor yang kurang melambangkan markah sebenar. Contohnya, skala 1 dan 2, mereka ini mendapat kosong markah. Sementara skala 3 dan 4 mendapat 1. Jadi, sebenarnya, isu dia 3 dan 4 itu seakan-akan tiada beza. Okay? 3 dan 4 itu tetap mendapat 1. Awak pilih 3, dapat 1. Awak pilih 4, dapat 1. Begitulah juga dengan 1 dan 2. Pilih 1 tetap dapat kosong, pilih 2 dapat kosong. So, apa maksud 2 dan 3 itu? So, benda ini kurang melambangkan. Okay? Sedangkan kalau kita nak samakan dengan skala Likert soal selidik, di sana ada 5. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak pasti, 4 setuju, 5 sangat setuju. Baik, kalau untuk soal selidik, 1 dan 2 ini dia dikira berbeza. Okey? Kalau ada isu nak mengatakan kenapa soal selidik boleh? Okey, 1, 2 dan 3, 4 tadi tu. Okey, ini dia punya beza. Kalau untuk mengkaji soal selidik yang sebenar, sangat tidak setuju, dia ada persen dia lah. Okay? Dan mewakili orang yang cakap 1, memang dia cakap 1. Orang yang cakap 2, memang dia cakap 2, dan kita kira asing. Okay? Bukan kita campur. Itulah
Itu dia punya perbezaan. Begitu juga dengan 4 dan 5. Yang memilih 4 cakap setuju, tapi yang memilih 5 ini sangat setuju. So ada beza. Okey. Manakala tidak pasti sebab dia tidak yakin pun kira asing. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Semuanya kira asing. Tetapi untuk CBI, tiga dan empat ini mendapat satu. Satu dan dua mendapat kosong. Itu macam, maksudnya, kalau macam itu, buat apa skala itu sampai empat? Kalau tiga tetap satu, empat satu. Kan mudah. Kemudian, pembahagian skala berdasarkan penting atau kurang penting. Sama seperti kaedah Loshi tadi, essential, useful but not essential, and then yang terakhir, not essential. Pada pandangan saya juga, benda ni, dia hanya setakat memilih benda tu penting atau tidak penting, itu saja. Okay? Inilah sama dengan CBI lah. Okay? Penting atau tidak penting. Kalau kita perhatikan kepada uh, maksud kesahan tadi, okay, kita kena lihat adakah item tersebut selaras dengan konstruk dan boleh menjawab persoalan kajian, dan proses ini melibatkan perbincangan dengan pakar lah, disediakan borang. So pakar akan baca, pakar akan cek, pakar akan nilai, pakar akan komen. Jadi kunci kesahan ni sebenarnya kita melihat kepada pandangan dia. Jikalau ada penambahbaikan item-item tersebut, kita bagi ruang pakar ini untuk menyemaklah dan memberikan komen ataupun penambahbaikan. Kan? Bukan setakat benda tu penting atau tidak penting. Benda ni penting atau tidak penting ini jikalau kita apa dalam konteks kesahan tema. Antaranya menggunakan kaedah Cohen Kappa, itu bagi saya itu sesuai lah. Adakah tema ini penting? Okay. Adakah tema ini tidak penting? So akan dipilih. Pakar akan pilih ya atau tidak. Macam itu. Okay. So bagi saya lah, benda ni bukan setakat penting atau kurang penting, tetapi dia lebih bagus jikalau kita melihat kepada aspek penerimaan. Okay. Penerimaan, kemudian ada penambahbaikan ataupun tidak setuju. Itu bagi saya lebih relevan lah. Okay. Lebih apa uh, menunjukkanlah yang benda itu betul-betul bukan setakat relevan sahaja, tetapi memang soalan tu dah terbaik. Okay. Kalau kita ambil konsep relevan atau tidak relevan ni, tidak bermakna kalau seseorang mendapat 4 itu, okay, tidak bermakna dia sudah perfect. So konsep macam ni lah yang pada pandangan saya ada sedikit kekurangan. So dalam pendidikan, kita bebas mengeluarkan pandangan, kita bebas mengeluarkan apa, cadangan masing-masing. So ini pandangan saya lah. Okay. Baik. Yang ketiga, 4 skala yang hampir serupa. Dari segi makna, agak relevan dan sangat relevan. Boleh mengelirukan. Okay. Seperti yang tadi di depan. Kita lihat semula skala
CVI tadi ya. Baik. Not relevant, somewhat relevant, quite and highly. Okay. Kalau dalam terma bahasa orang putih, somewhat dengan quite ni memang berbeza lah. Okay. Somewhat ni yang saya ingat dia uh, setakat yang diterima macam tu. Dia ada batasannya lah, somewhat. Kemudian kalau bandingkan dengan quite, dia tinggi lagi, dia lebih meluas, okay, pemilihannya itu. Dan yang terakhir highly. Highly ni dia yang tertinggi sekali lah. Okay, jadi dia kalau apa dilihat pada bahasa Melayunya pun, not, tidak, somewhat, agak, quite relevant, highly. Maksudnya sangat relevan tu bagi pandangan saya agak mengelirukan. Tidak relevan, agak relevan, hampir sama. Relevan, sangat relevan. Mungkinlah ada beza di sana. Cuma mahu nyatakan lagi, CVI atau content validity ini dia berbeza sangat-sangat, okay, dengan menjalankan soal selidik menggunakan skala 5 tadilah. Sangat setuju, setuju. Sebab kita nak tengok pendapat orang itu, dia sangat setuju. Kemudian ada orang ni dia setakat, okeylah, setujulah, macam tu kan. Ataupun tidak, tidak setuju. Ataupun sangat-sangat tidak setuju. So, itu kita melihat pandangan orang ramai. Soal selidik, okey. Tetapi, kalau untuk melihat pakar ni, dia macam macam kesahan tema tadilah. Benda ni, tema ni sesuai atau tidak. Jangan bagi macam-macam. Choice lah, maksudnya choice tu. Jangan bagi setuju, tidak, tidak pasti. Tu yang pening tu kan. Kalau tidak pasti, yang teruknya kadang student lah. Okay? Tidak siap tu. Okay? Tidak siap, tidak pasti. Mana ada kan semakan. So semakan ini dia awak nak atau awak tak nak. Itu maksudnya. Kan? So kalau untuk pakar ni kita tak, bagi saya lah, pandangan saya, jangan terlalu meluas. Maksudnya itu pelbagai pilihan. Tidak relevan, agak relevan, okay? Kemudian relevan, sangat relevan. Okay? Benda tu memeningkan lah kan. Sebab itulah juga CVR itu macam tadi kan. CVR tu dia hanya mengira essential sahaja. Maksudnya penting. Okay? Kemudian useful but not essential. Mungkin berguna tapi tidak penting. Okay? So macam mana tu? Mungkin dari aspek macam tu lah yang membuatkan isu tu macam kurang sampai lah. Okay? Baik. Ni cadangan pengadaptasian. Okay? Saya hanya mencadangkan kita adaptasi sahaja, bukan bermaksud ini yang saya yang saya bina, yang ini adalah metod saya, tidak. Maksudnya benda ni masih menggunakan teknik CBI tadi. Okay? Saya masih menghormati teknik CBI tadi. Cuma dari aspek penyediaan borang. Okay? Borang untuk pakar itu kita ubah, maksudnya kita adapt menjadi skala 3 sahaja, which is bersetuju tanpa penambahbaikan. Yang kedua, bersetuju dengan penambahbaikan. Dan yang terakhir, kita tidak setuju. Itu bagi saya mungkin lebih sharp lah. Okay? Kalau orang baca pun orang faham lah kan. Ini bersetuju tanpa penambahbaikan. Kan? Tak ada isu lah. Bersetuju dengan. Dia setuju. Tapi ada syarat. Okay?
ubah suai dulu. Okey. Bermaksud nombor satu tadi perfect. Nombor dua tadi itu ah, hampir-hampir. Awak ubah suai dulu. Lepas tu bolehlah maksudnya. Okey. Nombor tiga, tidak bersetuju. Totally out. Tiada istilah tidak bersetuju dengan penambahbaikan. Tak ada. Okey. Tak setuju memang out, buang teruslah. Okey. Jadi so ada tiga pilihan. So pakar pun kalau baca mungkin senang kan, senang buat pilihan. Yang di perfect dah ni. Soalan pertama dah perfect ni. Baik, bagi nombor satu. Masuk item kedua, mungkin boleh ubah suai ni. So bagi komen. Ini boleh ubah suai. Soalan ini mungkin ada sedikit kekeliruan macam itu. Ataupun dia bagilah apa ayat yang baru. So bermaksud dia bersetuju. Cuma kena kepada penambahbaikan lah. Okay, kena edit dulu. Baru diterima. Okay. Kemudian tidak bersetuju. So kalau item tu memang boleh buang pada pandangan pakar, elok dibuang, so kena buang lah. Okay. So tu bagi saya lebih sharp lah. Okay. Accept. Maksud dia macam kalau Inggeris dia mungkin you accept without apa? Accept lah. Kan. Kemudian accept with uh, editing. Okay. Macam itulah. Awak terima, kemudian awak terima tapi ada penambahbaikan dan tak setuju. Itu mudah. Baik. Kemudian dari segi pemberian markah pula, skala yang pertama tadi itu oleh kerana dia perfect, so markah dapat satu lah. Macam tadilah. 3, 4 dapat satu kan. Cuma 3 tadi tu pun dapat satu juga. Cuma kalau dalam adaptasi ini, hanya nombor satu itu saja mendapat skor tertinggi, which is full mark lah, satu. Okay. Kemudian skala 2 mendapat half, 0.5. Skala 3, kosong lah. Jadi bis kita kena faham kenapa kosong dan satu sahaja. Okay. Maksud kosong hingga satu tu maksudnya satu ni perfect, which is 100%. Zero bermaksud kosong. Jadi di sini saya bagi siapa yang mendapat markah 2, so yang mendapat separuh, 50%. Cuma tu. Okay. So itulah maksud kiraan kosong hingga satu tu. Okay. Bukan maksudnya saya yang bagi yang markah 01 ni. Dia memang digunakan banyak konteks lah. Dalam korelasi pun ada. Okay. Dalam alpha Cronbach pun ada. Dalam kesahan tema pun ada menggunakan 0 hingga 1. Okay. Which is common logic lah. Dia maksudnya 100 dan 0%. Macam itulah. Okay. Baik, kita teruskan. Ini contoh perbandingan. Okay. Contoh original tadi maksudnya yang CVI lah. Okay. Baik, kita perhatikan ya. Dua contoh yang sudah diadaptasi sebelah kanan and then yang original sebelah kiri. Baik, katakanlah seseorang itu menghantar borang content validity. Jadi ada 4 soalan, contoh saja kan. 4 soalan, 3 pakar. Baik, beliau menggunakan kaedah CBI. So, untuk soalan pertama itu mendapat skor 111. Pakar 1, 2, 3. Okey. Soalan kedua 111, soalan ketiga 110, soalan keempat 011. Baik.
Masalahnya, okey, masalahnya, bolehkah kita kesan dalam CVI ini ah, 3 dan 4? Okey. Bolehkah kita lihat dari tabel ini yang mana satukah item, khususnya yang satulah, okey, yang mana satukah itemnya itu di kalangan 3 atau 4? Saya sendiri tidak dapat lihat kan. Jadi bermakna nombor satu di sini belum tentu dia perfect lah. Saya pernah buat benda ni. Item saya tu bila dikira total SCVI or average tu satu. Bukan setakat saya, student-student saya yang lain pun ada apa? Ada report lah. Dia cakap selepas dikira dengan metod CVI ini, oleh kerana 3 dan 4 tu satu, so markah dia pun satu. Tetapi dasarnya banyak penambahbaikan. Maksudnya tu dia pensyarah tu bukan dia banyak ambil 4. Dia ambil 3 pun ada. So di sana ada isu lah. Macam mana boleh benda yang benar-benar berlaku berbeza dari apa yang dihasilkan pemarkahan yang sebenar kan. So bagi saya tu macam antara isunya lah. Untuk CVI tadi kan dia tidak melambangkan apa yang didapati. Jadi ini contoh setelah cadangan pengadaptasian, rupa-rupanya okey, pakar dua kan sebelah kiri tadi nombor satu kan dia dapat markah satu. Rupa-rupanya kalau kita guna tiga skala tadi bersetuju tanpa penambahbaikan, bersetuju dengan penambahbaikan dan tidak bersetuju, barulah kita dapati markah yang sebenar. Okey. Baik, pakar nombor dua tadi itu rupanya dia separuh saja markahnya. Okey. Berkemungkinan kalau dia menggunakan 4 skala tadi itu, mungkin dia pilih 3. Okey. Mungkin. Okey. Pasal itulah antara isunya apa ICBI ini kita boleh adaptasi. Okey. Bukan maksudnya kita mau tukar, tetapi kita guna yang supaya apa? Kita mahu meningkatkan SCV apa? Meningkatkan teknik kiraan CVI ini agar lebih mantap lah kan. Okay, baik. Kalau orang tanya, oleh itu kenapa tak guna CVR? Okay, baik. CVR itu kelemahannya dia antaranya dia hanya memilih essential sahaja. Okay? Dia yang benar-benar penting sahaja. Itu antara sebab kenapa banyak para penyelidik pada masa kini dia apa membuat penambahbaikan dan mencadangkan CVI ini kerana uh, kita kena lihat kepada item tu bukan setakat dia apa macam sangat-sangat penting sahaja tu. Jadi dia macam kita kena ada leniency lah sedikit kan item ni. Bukan maksudnya lantak mati. Ini yang paling penting. Tapi dalam walaupun macam tu, tetap di dalam CVR tadi itu tidak menunjukkan mana satu item yang dipersetujui tanpa penambahbaikan, mana satu yang disetujui dengan penambahbaikan kan. Kalau dilihat dalam metode CVR tadi pun, which is essential, useful but not essential pun kita tak nampakkan. Mungkin, mungkinlah.
Mungkin kalau pandangan Loshi itu ada dia punya justifikasi lah. Okay? Kenapa dia buat macam itu. Dia cuma saya tidak mau bercerita panjang tentang CBR itu. Jadi, lagipun saya ingin melihatkan penambahbaikan dari CBI tadi lah. Okay? Jadi CBI ini sebenarnya bagi saya uh, sudah bagus. Cuma kita boleh bagi lagi cara yang lebih nampak lah kan. Agar metod ni lebih mantap lah. So, kita sumbang lah. Okay? Kita bagi sumbangan lah. Supaya metod ni lebih mudah dilaksanakan dan diharapkan dia lebih apa, menunjukkan lah, mewakili apa yang didapati lah. Okay? Baik. Cuma ada satu lagi persoalan ya, yang sering ditanyakan juga. Bolehkah sekiranya jikalau kita buat dua round, okay? Kita ada pakar, let's say tiga orang, kita buat dua round. Bolehkah macam tu? Sebenarnya boleh, okay? Boleh. Kita buat dua round, maksudnya tu mungkin round pertama tu kita banyak dapat 0.5 kan, 0.67. Sebab dia ada benchmark juga. Walau kita dapat 0.67 tu, mungkin dalam 67%, tapi kita ada benchmark. Jikalau tiga orang pakar ni, berapakah minimanya? Berapakah skor minimum agar item tersebut dianggap sah? Okay? Ada yang menyatakan macam contoh jikalau dua orang, ada yang menyatakan minimumnya 0.8. Antaranya kalau tidak silap David, okay? David ada yang menetapkan mesti skor dia tu satu. Okay? Contohnya jikalau icon, jikalau kita melihat pada table icon, pakar dua orang kena skor satu. Okay? So dia ada benchmark lah. Dia bukan hanya setakat buat, lepas tu paparkan result. Okay, 0.6, 0.5. Tidak juga macam tu ya. Dia ada benchmark lah. Berapa-berapa. So kena semak lah benchmark tersebut. Dia macam Alpha Combat lah. Okay, Alpha Combat ni kalau saya ingat, kalau 0.6 dapat markah 0.6 sudah dianggap kebolehpercayaan instrumen tersebut berada pada tahap yang baik. Antaranya yang menyatakan 0.6 ini diterima Choi Yong Piao lah. Choi Yong Piao, dan jikalau tidak silap Profesor Majid Konting, jikalau tidak silap ya. Wallahualam lah. Okey. Baik. Jadi teorinya buat yang ni dia ada still dia ada benchmark lah. Okey. Berapakah target tersebut? Ia tidak bukan suka-suka hati saja buat. Cuma setakat ini saya tidak jumpa pakar itu seorang. Ini tak adalah. Setakat ini belum jumpa lagi hanya seorang. Minimum dua orang. Itu pun berdasarkan table icon. Boleh cari icon. Ya, tahun 1985 kalau tidak silap. Minimum lima orang tu Tuloshi. Okay? Lepas tu dia meningkat-meningkat lah. Semakin banyak panel pakar itu, benchmark untuk lulus itu akan menurun lah. Sebab kenapa? Sebab kalau makin banyak panel itu bermaksud banyak idea, banyak penyemak, bermaksud semakin bagus, akan tetapi akan kadang-kadang akan memberikan variasi lah, variasi pemarkahan. Contohnya macam yang sebelah kanan ya. Tiga orang pakar ini
kadang-kadang masing-masing ada penilaian masing-masing. So sometimes kalau ambil ramai, say 7 atau 10 kan, mungkin ada yang strict, ada yang kurang strict bagi markah tu kan. So itu akan membuatkan skor tu menjadi rendah. Tetapi teorinya semakin ramai panel semakin bagus, jadi benchmark itu akan turunlah. So boleh refer kepada table-table yang saya sebutkan tadi lah. Okay. Kan setakat Loshi dan Icon sajalah, banyak lagi lah, ada link, polit dan sebagainya. Okay, baik. Sebagai kesimpulan, kesahan kandungan ini dia merupakan satu proses yang mana akan ada proses penyemakan sama ada item yang dibina oleh pengkaji itu sesuai, selaras, relevan, penting, perlu dan diharapkan boleh menjawab persoalan kajian. Itu yang penting. Oleh sebab itu, proses kesahan ini tidak boleh diabaikan. Dia sama pentingnya macam kebolehpercayaan. Jikalau kita bina item atau bina barang, kita kena sahkan dulu. Dia maksudnya macam kalau kita buat barang apa, telefon kah, buat barang mesin kah, dia akan ada apa, quality control dia lah. So akan disahkan dulu. Okay. Macam baru-baru ini kan, masalah submarin meletup. Sebab kenapa? Sebab penggunaan bahan yang tidak disahkan oleh pihak yang berkewajipan lah. Itu dalam konteks submarin. Okay. So kena sepak dulu. Adakah benda itu sesuai? Kan? Mahu menyelam sekitar berapa ribu kaki, kena ada apa? Proses-proses, prosedur-prosedur yang menyemak piawaian-piawaian tersebut lah. So itu quality control untuk bidang submarin lah. Kalau dalam bidang penyelidikan ini, so pasal itu benda itu penting. Kita kena semak, melalui bahkan lihat adakah item-item kita itu boleh digunakan untuk menjawab penyelidikan bis kita. Nanti bis kita juga yang susahkan, sebab kadang-kadang ada masalah-masalah pelajar yang mendapat major kan. Antaranya lain dikaji, lain jawapan, tiba-tiba objektif lain. Ada mahu kaji lain, dapat dapatan lain, so benda tu tidak macam apa, macam mana mahu menjawab objektif tadi kan. Sebab kenapa tidak faham lah. Biasalah tidak faham metodologi. Okay. Jadi kalau dengan kefahaman, insya-Allah, okay, insya-Allah boleh buat. Okay, mudah sahaja. Kemudian ini adalah kandungan tambahan, bonus content. Okay. Jadi kita boleh ambil contoh, okay, bagaimana membuat borang tersebut. Di sini ada konstruk. Kemudian dalam konstruk itu binalah apa item-itemnya. Contohnya di sini konstruk faktor kemudahan barista. So lokasi barista strategik yang berada di dalam pusat memberi belah. Jadi pakar akan semaklah. Okay. Sebagai contoh, kalau di sini nombor 1 bersetuju tanpa penambahbaikan. Nombor 2 bersetuju dengan penambahbaikan. Yang ketiga tidak bersetuju. So ikutlah
pakarlah, ikut pakar, mau pilih yang mana. Okay. Contohlah, lokasi barista strategik yang berada di dalam pusat membeli belah. Adakah ia sesuai dengan faktor kemudahan? Mungkin bakal cakap ya. Okey. Nombor satu, lokasi barista memiliki khidmat dine-in yang luas. Mungkin bakal cakap tak perlu luas kot, dine-in saja. So, mungkin dia akan buat sinilah nombor dua. Okay. Kemudian dia akan komen. Dan komen, soalan dua, tidak perlu buat yang luas. Okey, cuma tu. Kemudian peruntukan Wi-Fi percuma kepada semua pelanggan barista. Mungkin okeylah, boleh. Okey, step. So, ini contoh. Okey, untuk soal selidik. Okey, ini untuk soal selidik. Lepas ni saya bagi contoh untuk temu bualah. Okey, mudah kan? So, di sini sudah kita nampakkan. Kalau yang nombor satu bermaksud dia dapat skor 1. Okay. Sini 0.5. 1. So nanti kita kira lah. Ini baru satu orang panel pakar kan. So bagilah berapa orang kita nak. Lepas tu buat dalam table. Kira dari sana. Apakah jumlah SCBI average. Okay. Baik. Dah lagi lama habis. Okay. Dan habis sudah ni. Baik. Sabar. Okay. Baik. Contoh bagi instrumen kualitatif. Kalau kualitatif ini, kalau untuk memudahkan apa, panel itu, saya cadangkan boleh bagi objektif. Yang tadi pun, jikalau untuk soal selidik itu pun sebenarnya boleh saja. Okay? Boleh saja tambah di atas ini objektif kan. Cuma akan melihatkan kepelbagaian sahaja. Okay? So, boleh buat, boleh hindar pun terpulanglah. Tapi yang lebih bagusnya, pastikan di kita menghantar borang itu sertakan dengan objektif kajian lah. Okay? Walaupun bus kita buat objektif kajian dalam paper yang berasingan, suatu boleh. Okay? Boleh. And then, dalam borang itu, terus kepada konstruk. Itu tidak ada masalah. Okay? Baik. Okay, ini konstruk. Konstruk bagi kaedah. Okay. Bolehkah bis kita jelaskan bagaimana pembelajaran yang dijalankan oleh guru pembimbing di sepanjang skim bimbingan diadakan? So, objektifnya mengenal pasti pandangan pelajar mu'alaf terhadap skim bimbingan yang diikuti. So, cerita tentang pandangan. Jadi, untuk temu bual itu, jelaskan bagaimana pembelajaran yang dijalankan oleh guru pembimbing. Umum kan? So, okeylah kan dia kan? Kalau saya, okeylah, bagi satu. Nombor dua, bolehkah jelaskan perasaan bis kita di sepanjang mengikuti kelas? So, kalau macam ni, ikutlah terpulang pada panel pakar itu, mungkin dia cakap tidak perlu okay? Perasaan. Okay? Tapi kalau dipikirkan pandangan terhadap skim, mungkin perasaan boleh kan? Cuma mungkin macam bolehkah jelaskan perasaan kita? So mungkin pakar cakapnya okey, nombor dua lah. So mungkin ruang komennya soalan dua, boleh jelaskan lagi maksud perasaan tersebut. Mungkin dia macam umum kan?
perasaan. Sebab perasaan itu macam pandangan juga kan. Jadi mungkinlah so diterima, tapi kena jelaskan perasaan. So ini contoh, contoh borang kesahan pakar lah. Okay. Boleh ambil idea ini, saya sumbangkan. Tidak perlu mention nama saya pun, tidak apa. Buat saja ambil. Okay. Tidak ada masalah. Hadiah. Okay. Hadiah daripada saya sendiri. Baik, Alhamdulillah. So, saya rasa setakat itu saja. Okay. Pembentangan kali ini. So, saya harap apa yang saya jelaskan tadi itu akan memberikan satu minhaj atau satu jalan pada kita untuk membuat content validity lah. Okay, hopefully dari penyampaian saya yang ada berapa ini sekurang-kurangnya dapat membuka mata dan menunjukkan kepada kita content validity itu bukanlah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan, kan tetapi perlu kepada skill lah juga. Skill dan yang penting kemahuan. Okay? Orang kuat hati. Kalau dia kuat hati memang dia bergerak. Di sisi ni sebenarnya kalau kita ni kuat hati, kita ni akan buat benda tu konsisten. Okay? Perlahan-lahan ikut masanya. Okay? Kalau kita mengambil 2 tahun master, ada masanya. Okay? Jangan terlalu gagas, jangan juga terlalu malas. Terlalu malas satu dah siap tu jadinya. 4 tahun perbaik ya, PhD kan. 4 tahun perbaik ya, kalau dia kuat hati memang dia siap lah. Okay. Dia ke mana. So, sebenarnya metodologi ini mudah. Okay. Bagi yang kuat hati mahu belajar. Kalau yang dia kuat hati mau belajar, bukan di sini tempatnya. Okay. Jangan tak mengambil. Okay. Sanangnya jangan tak mengambil. Kalau anda kuat hati, ganyakan main-main. Mana ada mengambil PhD di main-main? Tiada istilah ambil PhD untuk main-main. Tiada. Ambil master untuk main-main. Tak payah ambil lah. Okay. Duduk di rumah saja, lihat TV. Okay. Baik, Alhamdulillah. So, tu dia pun lah. Jangan marah. Okay. Okay, setakat ini dulu. Jadi, kalau ada apa-apa kesilapan, ada apa-apa kekasaran, saya mohon maaf, mohon ampun. So, mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada siri yang seterusnya dalam program Let's Talk from Asufah ini. Mudah-mudahanlah kita boleh buat lagi, kita akan jumpa lagi beramai-ramai pada siri ini. Dan disedari dengan bacaan surat Al-Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu azim. Bagi yang tidak sempat mengikuti, insyaAllah saya akan upload benda ini dalam YouTube saya sendiri. So, kita boleh lihat di sana lah. Okay. Saya faham semua orang ada kesibukan dan komitmen masing-masing. Tetapi, no worries. Saya sudah rekod benda ini. InsyaAllah saya akan upload dalam YouTube secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.